Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program E-Belajar, Jabatan Pendidikan Melaka, Sains Tingkatan 2. Saya Puan Wana Hazira binti Wan Husin dari SMK Iskandar Shah. Guru kamu pada hari ini. Topik kita bab 5, air dan larutan, standard kandungan 5.1, sifat fizik air. Lima poin satu, sifat fizik air. Standard pembelajaran 5.1.1, menghuraikan dan berkomunikasi mengenai air. 5.1.2, menjalankan eksperimen dan berkomunikasi mengenai proses penjatan air dalam kehidupan seharian. Pembelajaran pertama kita ialah sifat fizik air. Yang pertama, takat didih air tulen ialah 100 darjah Celsius. Kemudian, takat beku air ialah 0 darjah Celsius. Sifat fizik air yang ketiga ialah tidak berwarna. Nilai pH air ialah 7. Seterusnya, sifat fizik ialah ketumpatan. Ketumpatan air tulen ialah 1 gram per sentimeter padu. Dan sifat fizik yang seterusnya ialah tegangan permukaan yang tinggi. Selain itu, air juga dapat menghasilkan tindakan kapilari. Gambar foto 5.1 menunjukkan ayak-ayak pada permukaan air. Ini yang cikgu kaitkan dengan sifat fizik tadi, iaitu tegangan permukaan. Air juga mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Tegangan permukaan ialah daya lekitan antara molekul air di permukaan yang menyebabkan serangga seperti ayak-ayak dapat terapung di permukaan air. Seterusnya, rajah 5.2 menunjukkan tindakan kapilari pada tumbuhan. Daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xilem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. Fenomena ini dikenali sebagai tindakan kapilari. Seterusnya ialah komposisi air. Air ialah suatu sebatian. Terdiri daripada oksigen dan hidrogen yang bergabung secara kimia. Formula molekul air ialah H2O. H ialah hidrogen, O merujuk kepada oksigen. Komposisi unsur di dalam molekul air dapat ditentukan dengan menjalankan elektrolisis. Semasa elektrolisis dijalankan, gas oksigen dihasilkan di anod, manakala gas hidrogen dihasilkan di katod. Isi padu gas hidrogen ialah 2 kali ganda berbanding gas oksigen. Murid-murid boleh tengok kat sini. Gas oksigen dikumpulkan ataupun dihasilkan di anod, manakala gas hidrogen dihasilkan di katod. Anod ini ialah terminal positif bateri, katod ialah terminal negatif bateri. Seterusnya ialah kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. Contoh benda asing kat sini ialah garam biasa. Garam biasa akan menurunkan takat lebur air, manakala dia juga akan menaikkan takat didih air. Ciri fizikal air yang lain seperti rasa,
bau dan warna juga boleh berubah dengan kehadiran benda asing. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang penyejatan air. Apa itu penyejatan air? Penyejatan air ialah proses yang berlaku di permukaan air yang menukarkan air menjadi wap air. Okay, proses ini juga berlaku pada sebarang suhu di bawah takat didih air. Okay, gambar foto kat bawah menunjukkan contoh penyejatan air, iaitu pakaian basah dijemur yang mengalami proses penyejatan air. Okay. Rajah 5.7 juga menunjukkan proses penyejatan air yang mana awak tengok, murid-murid boleh tengok di sini, molekul-molekul air di permukaan, ini semua permukaan, okay, mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi, akan bergerak dengan lebih pantas dan dapat terlepas ke udara. Ni bila dia terlepas ke udara, dia dah jadi apa? Wap air. Okay, eksperimen 5.1 untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Faktor A ialah kelembapan udara. Penyataan masalah. Adakah kelembapan udara mempengaruhi kadar penyejatan air? Okay, hipotesis. Semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar penyejatan air. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimalarkan ialah suhu persekitaran, isi padu air, pergerakan udara dan luas permukaan air yang terdedah. B. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah kelembapan udara. Dan C ialah pemboleh ubah yang bergerak balas, iaitu kadar penyejatan air. Bahan-bahan, kertas kobalt klorida kontang, benang dan kalsium klorida kontang. Radas ialah sekup kaca dan bika. Manakala prosedur yang pertama, murid-murid celupkan 2 kertas klorida kontang ke dalam air sehingga keseluruhan kertas itu lembap. Okey, yang kedua, murid-murid sediakan radas seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.8. Okey, dan yang ketiga, murid-murid perhatikan kertas kobalt klorida. Dan yang ketiga, murid-murid rekodkan pemerhatian dalam jadual yang sesuai. Okey, pemerhatian yang boleh murid-murid rekodkan didapati bagi kelembapan udara yang tinggi, kertas kobalt klorida art lembap. Tiada perubahan. Manakala bagi kelembapan yang rendah, iaitu set S, didapati kertas kobalt klorida menjadi kering dan berubah kepada warna biru. Ini menunjukkan bagi kelembapan udara yang rendah, kadar penjejatannya adalah lebih tinggi. Faktor seterusnya ialah suhu persekitaran. Okey, pernyataan masalah, adakah suhu persekitaran mempengaruhi kadar penyejatan air? Hipotesis, semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimalarkan ialah kelembapan udara, isi padu air, pergerakan udara dan luas permukaan air yang terdedah. B. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah suhu persekitaran. Manakala C. Pemboleh ubah bergerak balas ialah kadar penyejatan air. Bahan digunakan ialah kertas kobalt klorida kontang dan air. Manakala radas bagi eksperimen ini ialah lampu mentol berfilamen dan jubin putih. Prosedur bagi eksperimen B tadi, pertama, labelkan 2 kertas kobalt klorida kontang sebagai J dan K. Yang kedua, celupkan kertas kobalt klorida J dan K ke dalam air sehingga keseluruhan kertas itu menjadi lembap. Ketiga, letakkan kertas J
dan K tadi ke atas meja seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.9. Keempat, perhatikan kertas kopak korida dan yang kelima, rekodkan pemerhatian anda dalam jadual yang sesuai. Okey, so ini pemerhatian yang direkodkan. Okey, bagi pertama suhu persekitaran yang rendah iaitu J, manakala suhu persekitaran yang tinggi iaitu K. Okey, so pemerhatian yang murid-murid rekodkan. Pertama, bagi yang rendah, kertas kopak korida lembap tiada perubahan. Dia akan kekal warna merah jambu. Manakala bagi suhu persekitaran yang tinggi, didapati kertas kopak korida K kering dan berubah menjadi warna biru. Okey, bagi faktor C, luas permukaan air yang terdedah. Okey, pernyataan masalah. Adakah luas permukaan air yang terdedah mempengaruhi kadar penyecatan air? Okey, hipotesis. Semakin besar luas permukaan air yang terdedah, semakin tinggi kadar penyecatan air. Pemboleh ubah A. Pemboleh ubah dimalarkan ialah kelembapan udara, isi padu air, pergerakan udara dan suhu persekitaran. Bagi B, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah luas permukaan air yang terdedah dan C ialah pemboleh ubah bergerak balas iaitu kadar penyecatan air. Bahan digunakan ialah kertas turas, air dan benang dan radas yang digunakan ialah kaki retort dan pengapit. Okey, prosedur. Yang pertama, sediakan 3 helai kertas turas P, Q dan R. Okey, yang kedua, celupkan ketiga-tiga kertas turas tersebut di dalam air. Step yang ketiga, murid-murid lipatkan kertas turas Q kepada 2 bahagian dan kertas turas R kepada 4 bahagian. Step yang keempat, murid-murid gantungkan kertas turas tersebut pada 3 kaki retort yang berlainan. Murid-murid boleh rujuk rajah 5.10 dan yang kelima, murid-murid rekodkan masa yang diambil oleh ketiga-tiga kertas turas tersebut untuk kering dalam jadual yang sesuai. So, ini adalah contoh pemerhatian yang boleh murid-murid rekodkan. Okey, luas permukaan air yang terdedah iaitu P, Q dan juga R dan masa. Okey, didapati kertas turas P mengering paling cepat diikuti kertas turas Q dan paling terakhir ialah kertas turas R. Okey, faktor seterusnya itu faktor D, pergerakan udara. Okey, pernyataan masalah. Adakah udara mempengaruhi kadar penyejatan air? Okey, hipotesis. Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Pemboleh ubah A. Pemboleh ubah dimalarkan ialah kelembapan udara, isi padu air, luas permukaan air yang terdedah dan suhu persekitaran. B. Pemboleh ubah dimanipulasikan ialah pergerakan udara. Dan C ialah pemboleh ubah yang bergelap balas iaitu kadar penyejatan air. Bahan: kertas kopak korida kontang, pita selefon dan air. Manakala radas ialah slide kaca, kapas dan penitis. Okey, prosedur. Yang pertama, lekatkan 2 kertas kopak korida kontang pada slide kaca menggunakan pita selefon dan murid-murid labelkan slide kaca tersebut sebagai M dan N. Okey, yang kedua,
murid-murid titiskan beberapa titik air pada kertas kobak korida dan seterusnya murid-murid letakkan slide kaca di bawah kipas dan letakkan slide kaca N jauh dari kipas. Yang keempat, murid-murid rekodkan pemerhatian di dalam jadual selepas 15 minit. Okey, so pemerhatian yang dapat murid-murid rekodkan ialah pergerakan udara yang laju. Yang laju iaitu slide kaca M dan pergerakan udara yang perlahan iaitu slide kaca N. Pemerhatian yang dapat murid-murid rekodkan. Bagi pergerakan udara yang laju didapati kertas kobak korida M kering dan berubah warna biru tua. Manakala bagi pergerakan udara yang perlahan didapati kertas kobak korida N lembap dan tiada perubahan. Soalan perbincangan. Yang pertama, nyatakan fungsi air dan kalsium klorida kontang dalam eksperimen A. Jawapan yang pertama, air melembapkan udara di dalam sekup kaca R. Manakala kalsium klorida kontang menyerap wap air di dalam balang kaca S supaya udaranya kering. Soalan yang kedua, apakah kegunaan lampu mentol berfilamen dalam eksperimen B? Jawapannya ialah sebagai sumber tenaga haba. Soalan yang ketiga, bagaimanakah luas permukaan memberi kesan kepada kadar penyejatan air? Jawapannya ialah semakin besar luas permukaan air yang terdedah, maka semakin tinggi kadar penyejatan air. Dan soalan perbincangan yang keempat, mengapakah kipas digunakan dalam eksperimen D? Jawapannya adalah untuk mempercepatkan kadar pergerakan udara. Kesimpulan bagi eksperimen tadi, hipotesis diterima. Yang pertama, semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar penyejatan air. Yang kedua, semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi kadar penyejatan air. Yang ketiga, semakin besar luas permukaan air yang terdedah, semakin tinggi kadar penyejatan air. Dan yang keempat, semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar penyejatan air. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyejatan air ialah pertama, kelembapan udara, iaitu udara kering mengandungi wap air yang sedikit. Oleh itu, udara kering dapat menampung lebih banyak molekul air yang terlepas dari permukaan air. Jadi, kadar penyejatan air akan meningkat. Bagi suhu persekitaran, apabila suhu persekitaran meningkat, molekul air di permukaan memperolehi lebih banyak tenaga, bergerak dengan pantas dan mudah terlepas ke udara. Jadi, kadar penyejatan air akan meningkat. Manakala, faktor yang ketiga itu luas permukaan air yang terdedah. Permukaan air yang terdedah luas membolehkan lebih banyak molekul air terlepas ke udara dan meningkatkan kadar penyejatan. Bagi pergerakan udara pula, pergerakan udara akan membawa wap air ke udara dan ke tempat lain. Tiupan angin yang kuat menyebabkan udara di permukaan air menjadi kering dan ini menggalakkan penyejatan air. Murid-murid akan belajar aplikasi penyejatan air dalam kehidupan seharian.
Okey, yang pertama digunakan dalam pakaian yang disidai di ampaian. Mempunyai luas permukaan yang terdedah yang besar. Jadi, pakaian akan cepat kering. Okey, manakala garam laut diperolehi daripada air laut yang telah melalui proses penjatan air. Aplikasi seterusnya ialah makanan laut dapat dikeringkan dan disimpan lebih lama kerana mikroorganisma tidak hidup dalam air. Seterusnya, digunakan dalam pengering rambut yang mengeluarkan udara panas dan dapat meningkatkan suhu lalu mempercepatkan proses penyejatan air. Okey, soalan latihan formatif 5.1. Yang pertama, Ikram memerlukan air tulen untuk menyediakan satu larutan. Okey, kawannya memberikan sebotol air kepadanya. Okey, cadangkan cara yang boleh digunakan oleh Ikram untuk menentukan sama ada air tersebut air tulen atau tidak. Okey, jawapan dia. Okey, pertama, Ikram boleh didihkan air tersebut. Okey, ini kerana air tulen mendidih pada 100 darjah Celsius. Ataupun yang kedua, Ikram boleh tentukan ketumpatan air tersebut. Ini kerana ketumpatan air tulen ialah 1 gram per sentimeter padu. Soalan yang kedua, terangkan perbezaan antara pergerakan molekul-molekul air pada suhu bilik dengan pergerakan molekul-molekul air pada suhu 0 darjah Celsius. Okey. Pergerakan molekul-molekul air pada suhu bilik lebih laju daripada pergerakan molekul-molekul air pada 0 darjah Celsius. Hal ini kerana suhu yang tinggi menyebabkan molekul-molekul air dapat mendapat tenaga yang lebih dan dapat bergerak lebih pantas daripada molekul air pada 0 darjah Celsius. Okey, yang ketiga, terangkan satu kepentingan penjatan air kepada badan manusia. Okey, jawapannya, ini kerana kelenjar peluh merembeskan peluh ke permukaan kulit untuk meningkatkan kehilangan haba melalui penyejatan. Okey, penjatan peluh dapat menyejukkan manusia. Okey, sekian. Terima kasih.